Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وفقها في الدين يا أكرم الأكرمين ويا مجيب السائلين ويا أرحم الراحمين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Ya Arhamar Rahimin. Muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, InsyaAllah malam ni kita sambung bacaan kitab Ad-Durrul Hisan. Ada cerita yang akan sambung daripada bulan yang telah lalu. Wa qala Ibn Abbas radhiyallahu anhuma بينما أهل الجنة يتلذذون فيها وإذا النداء من قبل الله تعالى انطلق يا جبريل إلى الجنان وأتنا بحظيرة القدس لأضيف فيها محمدا صلى الله عليه وسلم وأمته. Dan telah berkatalah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ini hadis riwayat Ibnu Abbas. Kisahnya, kata Rasulullah, ketika mana ahli syurga itu yataladzadzuna, berlazat-lazat mereka itu di dalamnya. Wa idzan nida'u min qibalillahi ta'ala, tiba-tiba datang seruan daripada pihak Allah Subhanahu wa taala, suara daripada pihak Allah, intaliq ya Jibril ilal jinan wa'tina bihaziratil qudsi. Arahan daripada Allah, Allah arahkan malaikat Jibril, tuan-tuan. Allah kata ini dari pihak Allah. Sama ada itu adalah arahan daripada malaikat yang diarahkan oleh Allah. Kata kepada Jibril, pergi oleh kamu wahai Jibril, masuk ilal jinan, masuk ke dalam syurga-syurga. Jinan jamak daripada jannah, maknanya syurga-syurga. Ini kisah ni ataupun maqam ini, keadaan ini bila yang berlaku ni, tuan-tuan. Ini berlaku setelah manusia melalui hisab dan hitung di padang mahsyar. Habislah hitung, timbang semua dah ada result, keputusan. Ahli syurga masuk ke syurga lah, ahli neraka masuk ke neraka. Tengah ahli syurga menikmati, waktu ni kita tinggal satu sana, tahulah ahli neraka jadi apa. Tengah ahli syurga sedang berlazat-lazat. Sebab itu disebut yataladzadzun. Ada tengah seronok ni. Tiba-tiba suara seruan daripada Allah mengarahkan malaikat Jibril alaihi salam masuk pergi ke dalam syurga-syurga, cari satu syurga dalam syurga. Dan Allah kata wa'tina bihaziratil qudsi, bawa datang kepada kami satu syurga, duduk dalam syurga. Nama syurga itu ialah Haziratul Qudsi. Duduk di mana ni, tuan-tuan? Duduk di syurga yang tingkat ketujuh. Tingkat yang ketujuh nama dia syurga Adnin. Dalam syurga Adnin tu, bawa main apa tujuan ataupun hikmah didatangkan Haziratul Qudsi ini. Allah Ta'ala kata tujuannya ialah untuk aku mempertamukan liudhifa fiha Muhammadan,
Maksudnya aku nak sambut Muhammad dan umat dia. Itu dia. Ini satu lagi kelebihan malam ni kita jumpa, iaitulah betapa kelebihan Nabi Muhammad, Nabi akhir zaman, termasuk siapa yang jadi umat dia, iaitulah kita semualah yang jadi umat dia. Mudah-mudahan diberi kemuliaan oleh Allah, bukan kata dalam dunia, yang diberi rahmat, wa ma arsalnaka illa rahmatil alamin, bukan sekadar di padang mahsyar yang diberikan syafaat, sampai dalam syurga dah tuan-tuan. Ingat kau selesai dah nikmat syurga dah. Jadi Allah peruntukkan ada satu syurga yang khas, syurga yang khusus ini semata-mata nak sambut Nabi Muhammad sebagai tetamu. Yang ni lah tuan-tuan khususiah kepada Rasulullah Nabi Muhammad dan umat dia, tak ada kepada Nabi dan umat Nabi yang lain. Hanya kita je tuan-tuan, sangat istimewa lah. Itu syurga dalam syurga. Jadi ceritanya, fayantaliqu Jibril ilal jinan, maka bertolaklah malaikat Jibril tu. Jibril ni tuan-tuan dia rasulun, utusan Allah. Kerjanya menyampaikan wahyu. Allah Ta'ala suruh hantar wahyu ke Nabi mana, Rasul mana, dialah termasuk penyampai perantara Allah menerima wahyunya. Rasulullah itu ialah perantaraannya Jibril. Jadi ikutlah ke mana Allah Ta'ala nak suruh Jibril ni, pergi ikut ni, pergi ikut ni. Tuhan kata pergi, saat tengok dalam neraka nu keadaan umat Muhammad, dia pun pergi. Allah Ta'ala kata, Tuhan kata suruh bawa syurga, dia pun pergilah masuk dalam syurga. Apa yang dilakukan oleh Jibril ni tuan-tuan, wa yatufuha qawlan wa 'ardan. Itu cerita dia. Dan tawaflah oleh Jibril akannya dalam bentuk taulan. Taulan ni dia pergi dalam bentuk memanjang, ikut tu dulu. Wa 'ardan, melentang. Jadi sebab apa tak sebut timur, barat, utara, selatan? Tak ada dah arah ni, hanya dalam dunia ni. Bila dah kiamat, Tuhan sebut dalam Al-Quran, yauma tubaddalul ardu ghairal ard was samawati wa barazu lillahil wahidil qahhar. Hari kiamat ni tuan-tuan, Allah ganti bumi ini dengan bentuk yang lain. Sama ada dipugar semula, diganti yang lain, wallahu alam. Tapi kata ulama, menurut pendapat ulama, antaranya Imam As-Suyuti, Imam An-Nawawi, bumi yang sama cuma dipugar. Was-samawatu, langit pun ditukar, ganti. Wa barazu lillahil wahidil qahhar, dan nyatalah hanya Allah yang maha gagah hari itu. Lillahil wahid, yang maha esa dan juga maha gagah. Jadi diolah. Jadi timur, barat, utara, selatan tak ada dah berjauh. Jadi cara dia pergi cari itu tawaf, memanjang dan juga melentang. Dia panggil tawlan wa 'ardan. Jadi bila Jibril pergi cari, falam yajid syai'an, maka tidak mendapatilah Jibril itu akan sesuatu. Bila tak jumpa, fayati ila saqil arsy, Jibril tuan-tuan pergilah di sisi arasy. Di situlah dia mengadu kepada Allah. Dia kata laqad wa qad tiftul jinan kullaha fama wajadtu syai'an, aku dah carilah ya Allah, masuk syurga tak jumpa. Akhirnya Allah Ta'ala berfirman, Allah Ta'ala kata, wahai Jibril, mau pergi masuk dalam syurga adnin, wanzur a'laha, tengok sebelah atas. Tengok sebelah atas. Sebab apa? Syurga hadirah al-Qudsi itu, fa innaha ruknun min arkaniha, dia ada dalam syurga adnin, duduk di salah satu penjuru, di dalam penjuru syurga adnin. Itulah dia Haziratul Qudsi tadi ni. Jadi syurga dalam syurga khas untuk bawa nak pertamukan umat Muhammad. Baik. Jadi bila Jibril pergi tuan-tuan, apa yang Jibril dapati, syurga itu dibuat seluruhnya minad durril ahmar, daripada permata merah
musyarrafatun 'alal jinan kulliha. Cara dia ni, dia mengunjur daripada sekalian syurga, maknanya hebat dah. Kalau jenis ada anjung ni, tuan-tuan kan. Kalau hotel ataupun apa nama kita kata kondominium lah yang ada balkoni, sama lah syurga ni gambaran dia dengan dunia ni. Sebab tu kalau membicarakan tentang tabaqatul jannah, tingkat syurga, dia bermula daripada bawah. Apa tu nak kata yang pertama, nama syurga Darul Jalal, yang dicipta daripada mutiara putih. Seluruh syurga tu mutiara putih. Tuan-tuan, lagu mana nak bayangkan. Sedangkan tuan-tuan, Hazirah Al-Qudsi ni cerita dia, saya ringkas kalau ada dalam kitab tu. Bila Jibril sampai tu tuan-tuan, Jibril tengok segala-galanya. Istana dalam syurga itu tinggi-tinggi. Dia sebut qusuruha 'aliyatun qutufuha daniyah. Qutufuha daniyah ni buah dia berjuntai, itu sifat dalam syurga. Wa atyaruha natiqatun, burungnya bertutur, boleh bertutur, dan sungainya mengucap tusabbihu lahu man lahul jalal wal baqa. Semua sungai mengucap tasbih memuji Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Ibn Abbas lagi, bila Jibril alaihissalam dia sampai depan syurga tu, fa idza huwa bi malakin azim, tiba-tiba dia terjerumah, ada satu malaikat yang sangat besar duduk di depan, duduk jaga. Dan kata Rasulullah, andai diarahkan, lau amarallah ay yanzi'a qadamahu, angkat satu kaki dia, meletak di 7 lapis bumi, 7 lapis langit ni, lama wasi'at, tak muat. Tu baru kaki malaikat yang jaga syurga tu, baru kaki dia meletak di dunia ni. Jadi ceritalah apa pun dan di akhirat syurga neraka tu tuan-tuan, ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Mata tak pernah tengok, telinga tak pernah dengar, terlintas di hati pun tak. Seperti mana kita mengaji nak kenal Tuhan, nak kenal Allah. Kita ngaji sifat 20 ni, pompang kan. Kenal ada Allah, kenal. Lepas tu kita duk tasawur, duk tilik Allah ni lagu mana, tak boleh. Maka lemahnya daripada mentasawur zat Allah itu, itulah Allah. Kalau lagi duk boleh terbayang macam makhluk, pakai dah. Baik tu kata Baba Ismail sepanjang. Baba ni orang tani tok guru. Kita di Melaya kita panggil tok guru. Kalau di Indon dia panggil apa tu tuan? Kiai, Pak Kiai. Kiai tu Kiai Haji besar. Baba Ismail sepanjang kata apa? Kita ngaji sifat 20 tu tuan-tuan, kita kenal sifat 20 ni sebenarnya bukan kita duk kaji sifat Tuhan. 90% kita duk kaji itu sifat makhluk. Bagi kenal makhluk ni ada arab, ada jisimnya, ada atomnya kutukuk ni, kenal sifat makhluk. Mana hak Allah bukan lagu tu. Yang dikatakan Allah tu maknanya kita mengaji sifat 20 tu duk lunyai, duk wenah perangai kita, sifat kita, sifat manusia. Hak Allah Ta'ala ni laisa kamithlihi syai', biha yang ngayak tu. Kalau duk terbayang tu, itu belum lagi Allah. Duk tasawur, lemahnya daripada mentasawur zat Allah, itulah Allah. Tak boleh nak pi, kerana lemahnya panca indera kita untuk memikirkan. Sebab itu Allah itu laisa kamithlihi syai'. Maka demikian lebih kurang tuan-tuan bagaimana sifat dan benda-benda yang wujud dalam syurga yang kita dah baca ni. Ceritalah mengaji banyak nama, belum lagi. Baik. Jadi ni bila Jibril masuk, Jibril bagi salam, assalamualaikum ya Abdullah. Sama-sama aku tak kenal. Luahnya alam malakut. Bila bagi salam, malaikat nak jaga Hadiratul Qudsi itu tanya, man anta minal malaikah. Malaikat jenis mana, nama apa? Jibril kata, ana Jibril rasul rabbil alamin. Akulah Jibril, utusan Allah sekalian alam. Tentu malaikat tu jawab apa? Dia tak sebut nama malaikat tu.
Mundu an khalaqani Allah ma sami'tu bihadzal ismi. Dia jawab begitu gamak semua. Semenjak Allah Ta'ala cipta aku tak nak dengar nama hang Jibril. Nak habaq kata luah alam Tuhan ni tuan-tuan. Macam kita lah kan. Mana kita nak kenal orang, semua orang duduk pada betas kan? Kecuali orang yang terkenal. Tapi Jibril ni di antara malaikat yang masyhur, yang pakat besar ni di kalangan para malaikat. Tapi dia kerana luahnya alam ciptaan Allah, alam malaikat, alam malakut, alam akhirat, Jibril pun dia tak kenal. Semenjak Allah Ta'ala cipta aku ni, aku tak pernah dengar namamu ni. Fayaqulul malak, maka malaikat kata subhanallah rabbul alamin. Dan dia tanya malaikat Jibril, madza turid, mari ni mau nak buat apa wahai Jibril? Jibril kata aku nak angkat ni Hadirah Al-Qudsi ni atas arahan Allah. Jadinya tuan-tuan, Hadirah Al-Qudsi, syurga yang duduk dalam syurga yang ke-7. Jadi bermula dengan Darul Jalal yang paling awal sekali, yang dicipta oleh Allah daripada mutiara putih. Agak-agak tuan-tuan ada lagu mana? Saya nak bagi gambaran lagu ni lah, bagi tuan-tuan khayal. Maknanya fikir tasawur. Saya pernah lah pergi di Indonesia tahun 2014, pernah dengar tapi tak pernah tengok. Kata orang Indon, taman tu tuan-tuan, batu cincin ni duk keluar daripada bumi. Orang Indon ni gelak lah cincin. Tak ada rumah-rumah di waktu tu saya pergi di Pulau Sumatera, di Padang lah. Tak ada satu rumah yang tak ada mesin canai batu cincin, mesti ada. Dan saya dengar cerita lah, hebatnya, banyaknya batu cincin, gahnya tuan-tuan. Ada masjid di Padang, bukan di Bukit Tinggi wallahualam, yang lantainya dibuat pada batu cincin tuduk. Baru lantai. Ni tuan-tuan bayangkan, syurga tak yang pertama, nama dia Darul Jalal, dibuat daripada mutiara putih. Naik atas sikit, nama dia syurga Darussalam, dicipta oleh Allah daripada permata yakut yang berwarna merah. Naik syurga yang atas sikit, dia semakin menaik ni. Itu sifat syurga. Kalau neraka, hak atas tu hak command sekali, hak turun tu hak teruk, paling dahsyat sampailah fid darkil asfali minan nar. Fid darkil adraj, menaik, itu sifat syurga. Adrakun, menurun. Sebab tu hak pantat tu dia sebut fid darkil asfali minan nar. Yang ketiga tuan-tuan, jannatul ma'wa. Ni semua-semua nama syurga disebut dalam Quran. Dicipta oleh Allah daripada permata zagarjat hijau. Malam ni cerita bab syurga. Pasal apa ni? Sebab kita duk ngaji ni tuan-tuan, termasuk dalam bab akidah. Rukun iman bukan satu. Hak satu tu percaya kepada Allah, Tuhan nak ngaji tauhid tu sifat 20 lah khususnya. Nu hak lain lagi tu bila nak ngaji? Percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, percaya kepada Alkitab, percaya kepada Ar-Rasul, kemudian kiamat, al-qadha wal qadar, semua itu termasuk dalam akidah dan tauhid. Lagi pula tuan-tuan, saya nak abang tuan-tuan, dalam hadis sahih al-Bukhari alladhi rawahu Abu Hurairah, yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sabda Rasulullah, Nabi kata apa? Idza sa'altumullaha fasaluhu jannatal firdaus. Kalau kita berdoa ni, minta itu, minta ini, jangan lupa minta dengan Allah ni. Selit di antara salah satu doa kita, Rasulullah ajak apa? Mintalah syurga. Syurga tu kena minta. Walaupun kita buat ibadah ni memang ibadah kerana Allah, tapi bila kita mohon syurga, menunjukkan tawaduk dan rendah dirinya kita di depan Allah. Tengok dalam doa kita dah baca dalam bulan Tarawih, antara doa yang disunnahkan, digalakkan, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, ya Tuhanku, aku mohon kepadamu ridhamu ya Allah dan syurga. Setakat redha aja tak jadi, Allah ajak kita minta syurga. Jadi bukan satu benda yang pelik. Kena minta syurga ni, baca syurga ni. Pasal apa? Membahas benda syurga ni tuan-tuan sebagai motivasi. Bila dengar bab syurga ni, ya Allah, rasa kau boleh waktu duduk tengah baca tu lah. Kalau boleh tak mau dah dunia, waktu tu waktu lah je lah. Tak lagi balik rumah tengok bini cerita lain lah.
waktu duk tengah baca ni. Jadi gitu. Jadilah tawadhu. Kurang-kurang kita ada ilmu tentang itu. Kemudian syurga yang keempat, namanya Jannatul Khuldi, dicipta Allah daripada permata marjan yang berwarna merah. Ni permata yakut, zabarjad, marjan yang boleh dengar ya tuan-tuan. Kemudian yang kelima Jannatul Na'im, daripada perak yang berwarna putih. Yang keenam Jannatul Firdaus, daripada emas yang merah. Dan yang ketujuh Jannatul Adnin, daripada mutiara yang putih. Dan yang kelapan tentang Darul Qarar, daripada emas yang merah. Inilah dia tingkatan syurga. Dan pintu syurga lain pula. Tingkat syurga lain. Apa makna abwabul jannah? Pintu syurga, tuan-tuan, biasanya dikhaskan oleh Allah untuk berdasarkan amalan hamba dia yang mana yang menonjol. Contohnya tuan-tuan ada buat amalan. Tuan-tuan bukan tahu amalan apa. Tiba-tiba pergi hisap, pergi hitung, pergi timbang, tengok baru tahu, oh rupanya aku nak rajin selawat dulu. Masuk babus salawat. Gitu. Cek tengok, dia ni rajin sedekah ni. Masuklah babus sadaqah. Tapi tuan-tuan, dalam banyak-banyak pintu syurga yang disebut oleh para ahli ulama, ada 8 pintu yang sangat masyhur. Hak lain tu banyak lagi. Yang disebut oleh ulama ni adalah 8 pintu. Baik, kita nak sebut 8 pintu ni. Agak-agak kita ni nak masuk pintu mana ni tuan-tuan? Pintu pertama ialah pintu La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Ini siapa sebut ni tuan-tuan, dihimpun oleh Syekh Abdul Rahim Al-Qadhi dalam kitab dia Daqaiqul Akhbar. Ada 4 golongan ni nak masuk pintu yang pertama. Pintu terhebat sekali. Nak tengok pajak kita ada peluang tak? Nombor 1 hak nak masuk pintu pertama syurga ialah Al-Anbiya, Nabi-Nabi. Yang ni tak payah. Kita tak boleh jadi Nabi. Yang kedua hak nak masuk pintu itu ialah pintu pertama ni Al-Mursalin ataupun Al-Mursalun, Rasul-Rasul. Lagi dah. Sebab apa tuan-tuan? Setiap seorang Nabi itu tidak semestinya dia seorang Rasul. Tapi seorang Rasul confirm dia seorang Nabi. Artinya maqam Rasulun lebih tinggi berbanding Nabi. Banyak Nabi ni ramai kan? Tapi yang wajib Nabi dan Rasul yang kita pelajari dan kenal ialah 25 orang tu lah. Malaikat pun banyak. Kalau nak kenal semua pakai tak ada kerja apa kita. Tapi yang wajib diimani dan diketahui kena kenal ada 10. Kalau tak kenal 10 ni beratlah. Kena mengaji, kena reti. Baik, itu pintu pertama. Yang pertama yang masuk Nabi-Nabi, yang kedua Rasul-Rasul, yang ketiga tuan-tuan, hak nak masuk pintu 1 ni, masuk dengan Nabi Rasul-Rasul ni, ialah asy-syuhada, orang mati syahid. Yang ni rasanya ada peluang banyak. Tapi kalau kat duduk kat Bandar Putrajaya ni memang tak. Kena pergi Palestin tu. Pergi Palestin, pergi di Syria. Tengah Yahudi duduk kacau orang Palestin, tuan-tuan pergi halang, pergi lawan. Confirm syahid. Baru kemarin dulu saya tengok satu video seorang pemuda. Allah, muda umur 16. Kita budak-budak kita dengan PKP ni duduk main PUBG ya. Depa tak ada. Dia bawa pisau ni tuan-tuan, dia kata nak syahid. Umur 16. Dan dia bertubuh kecil. Lalu tepi tentera Yahudi. Dia di Palestin ni tuan-tuan. Kalau di Gaza tu, Gaza Arab sebut, yang tu memang Arab saja, tak ada Yahudi. Tapi kalau di tepi barat yang ada Masjid Aqsa tu, yang tu bercampur. Sebab tu dia hidup sekali waktu baik-baik, waktu bersagar, jadi budak ni bawa pisau. Lalu tepi 2 orang tentera, dia beralih belakang, dia tikam belakang ni, dia buka. Tikam. Kebetulan ada seorang rabai lalu. Rabai ni janggut lagu ni tuan-tuan. Mereka dibenarkan bawa senjata kerana bertahan diri. Rabai tu pula pisau, pom tembak syahid tu. Mati syahid. Mudah aja nak syahid ni, pakai duduk tani payah lah. Duduk tani payah. Tu orang ketiga tu nak masuk pintu pertama. Yang ni pun nampak berat tuan-tuan. Tapi jangan bimbang, ada satu lagi tu jangan lupa. Yang akan masuk al-babu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Orang itu namanya, golongan itu ialah al-askhiya
orang askhiya. Askhiya kata jamak taksir daripada kalimah mufradnya sakhiyun. Sakhiyun ni siapa? Orang yang boleh derma dengan sangat pemurah. Derma yang sangat pemurah. Ada dua bentuk pemurah. Pertama, kalau pemurah disebut orang kaya. Orang kaya dialah pemurah, tapi nak capai tahap lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbuni. Orang kaya derma bagi dia biasa, dia ada duit. Tapi cuba orang susah berderma, tuan-tuan, agak-agak jadi ke mana? Dia nak makan hak tullah lah, duit hak tullah nak, tapi dia derma juga. Sampailah tahap sakhi. Tak semestinya banyak, tapi waktu dia menderma, duit tu dia perlukan, tapi dia bagi. Waktu dia menderma, kalau dia kaya, dia sayang benda tu, tapi dia bagi juga, habis tak kira. Yang ni kita dah peluang sakhiyun. Tapi sungguh tuan-tuan, memang kalau menderma ni dengan sifat sakhi. Baru ni saya ada kenalan dengan seorang ustazah, dia juga kawan isteri saya. Ni dia cerita sendiri dengan saya dalam telefon ni. Ajaib, luar biasanya dia kata sedekah. Dia mengalaminya baru ni. Dia seorang ustazah, suami tak kerja. Bolehlah anak Sarah nak mengaji cerik-cerik, dia kata 5 orang anak tu boleh lagi. Tapi bila mai anak suruh nak pergi mengaji luar negeri tu, nak pergi mengaji di Turki, tempat ulama-ulama Syria berhimpun. Dia berhimpun ulama Syria tuan-tuan, buat satu universiti di Turki. Kos nak pergi awal 8,000, bulan-bulan 500-600 nak pergi di mana. Lepas tu dia cerita, dia kata dia berdoa setiap malam, sembahyang sunat tahajud, sembahyang sunat hajat, berdoa. Dia tidak sekadar berdoa, tapi dia amalkan apa yang dia buat. Dia pergi cari rumah anak yatim, pergi sedekah duit. Dia pun nak pakai duit ni, tak kira. Kemudian dia khidmat rumah anak yatim, sapu sampah, dia peluk anak yatim, cium kepala, dia doa sungguh-sungguh. Sampai begitu sekali. Akhirnya dia kata memang luar biasa. Tiba-tiba ustaz, ada jutawan nak sponsor anak saya ustaz. Saya teriak. Anak dia baru bertolak pergi awal bulan 10 hari tu. 8,000 hak awal, kau tu sponsor semua, bulan-bulanan 500, sampai anak ni habis mengaji, kata dia sahah, la ilaha illallah. Berkah sungguh. Itu balasan di dunia. Agak-agak tuan-tuan, balasan di akhirat. Tengok kemuliaan. Masuk pintu pertama, pintu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Okey. Kemudian pintu yang kedua, nama dia babus salah, pintu sembahyang. Kita sembahyang, tapi sembahyang hak lagu mana? Orang yang menjaga wuduknya dan juga menjaga salat, artinya dia jaga rukun dalam salat, dalam arti kata dia memberikan hak salat itu. Dia jaga rukun, dia jaga sunat-sunat. Start daripada mana? Daripada wuduk tu. Dia ada istilah isbaghul wuduk. Dalam wuduk ada sunat dia, ada bacaan dia. Kemudian melebihkan basuhan anggota wuduk. Hukum mengatakan rukun basuh tangan tu kat siku ya, basuh sebelah kelengan ni. Sapu kepala paling kurang 3 helai rambut, basuh suku ataupun separuh, lebihkan. Start daripada wuduk, jagalah. Kemudian masuk dalam solat, jaga rukun solat. Sebab tu tuan-tuan dalam Quran surah Al-Ma'un, yang kena maki bukan orang yang tak sembahyang. Hak kena maki ni orang hak sembahyang ni. Fawailul lil musallin, celaka haram jadah orang sembahyang. Tapi jangan baca ayat surat tu, alladzina hum an salatihim sahun, yang lalai tentang solat. Artinya kata ulama dalam kitab tafsir Al-Qurtubi, diberikan beberapa tafsiran ulama. Siapa ni yang lalai, celaka ni? Yang tak jaga rukun solat bagi sempurna. Alladzi la yutimmu ruku'uha wa la sujuduha. Tak sempurna ke rukuk dan sujud, tidak memberikan hak dalam rukun qawli wal fi'li. Artinya kalau fi'li, tamakninah, jangan duk batuk ayam. Rukun qawli, bacaan Fatihahnya bagi betul. Itu kan. Ni nak dapat ni, nak masuk babus salat, jaga daripada awal ni, jaga wudu, jaga salat, masuk pintu sembahyang. Kemudian yang ketiga, babuz zakah. Babuz zakah ni,
Orang yang mengeluarkan zakat sahajakah? No. Yang keluarkan zakat, kata ulama, mesti combination dia orang yang raqiqul qalbi, orang yang baik hati. Pasal apa kata begitu? Ada satu hadis yang dinukilkan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Hadis ni tuan-tuan daripada Iyad bin Himar Al-Mujashi'i. Satu hari Rasulullah khutbah. Ketika Rasulullah khutbah, Rasulullah sebut satu perkara. Antara sifat ahli syurga ni, sifat ahli syurga ni ada 3. Jangan cari dalam syurga orang yang nak masuk syurga dia tak nak sifat ni, minta maaf. Pertama, kalau dia ada kuasa, zu sultanin, orang yang diberikan kuasa, muqsitun, dia berlaku adil dengan orang, dia tak salah gunakan kuasa. Itu kalau orang ada kuasa. Dalam dunia ni tuan-tuan, itulah sama ada orang ada kuasa ataupun orang biasa. Kalau dia ada kuasa, tak kira lah dia YB ke, ahli Dewan Undangan Negeri ke, ahli parlimen ke apa. Sebab itu tuan-tuan, dalam dunia lah ni, antara harta dengan kuasa, agak-agak tuan-tuan orang gila hak mana lagi. Dua-dua orang gila, harta beramah, kuasa beramah. Cuma ada beza. Kalau orang ada harta, kuasa tak ada, maka hak untuk dia nak cari kekayaan itu ada limited. Ataupun dia tak ada harta, dia nak kuasa, dia boleh buat duit dengan kuasa. Tapi ada ni tuan-tuan, harta ada harta. Kalau ada kuasa lagi, atas harta ada dia timbunkan lagi. Sebab itulah kita maaf saya sebut, di Malaysia kita ni 2 kali kerajaan kolap. Kerajaan Melayu Islam dah tu, nak apa lagi? Tapi nak kuasa. Sebab apa? Projek, masuk duit, itu ini. Biasalah orang politik, kita kena pertahankan ni kerajaan kita, kuasa orang Melayu kita. Biasalah sebab kita kebajikan untuk rakyat semua. Orang politik cakap. Tapi itu hakikatnya tuan-tuan. Antara kuasa dengan harta, orang gila kuasa lagi. Baik tu orang yang pernah ada kuasa, tak ada kuasa meleleh aja. Dia tak boleh hidup tak ada kuasa. Kok mana aku kena pegang? Faham aku tak? Kita tak apa nak ada kuasa ni betul selama bodoh. Tapi orang ada kuasa jangan. Allah kok mana aku bagi dapat juga. Dapat jauhnya. Tidak lena. Allahu akbar. Itulah dia dunia. Itu bab ketiga, babuz zakat. Yang keempat tuan-tuan, babul amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Maknanya apa? Tuan-tuan, dalam agama ni kita jangan kira kita ya. Tuan-tuan datang ke masjid, bagus dah. Dengar kuliah maghrib, kuliah subuh, bagus. Tapi adakah cukup memadai sekadar itu? Seumpama tuan-tuan rajin infak, rajin sedekah, habis duit bagi. Agama benarkan kerana kebaikan bersedekah, infak itu satu kebaikan. Tapi tuan-tuan jangan lupa dalam surah Al-Ma'un, antara ciri pendusta agama, ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Kedua tu, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dia tak kempen orang bagi makan orang miskin. Memang dia duk bagi dah kat orang, tapi diri dia maksud kempen ni apa? Saudara kita ditimpa musibah, mari kita pakai kutip duit seorang sikit. Hak dah malam tak dalam WhatsApp tu kan. Saudara kita ni rumah terbakar, mari tak ada banyak sikit kita bagi, kita pergi pun. Orang hak mula dulu tu tuan-tuan pahala besar. Betul, al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, dia akan masuk pintu keempat, pintu syurga tu. Kemudian pintu yang kelima, pintu orang yang memutuskan hawa nafsu dia tak ikut hawa nafsu. Dia jaga. Pintu yang keenam dipanggil babul haji wal umrah, pintu haji dan umrah. Saya sangat sarankanlah kalau tuan-tuan hak belum lagi pergi ke Mekah menunaikan umrah kali pertama, seperti mana kata Ustaz Daud Cengah. Bila lah ni dia duduk sana Ustaz Daud Cengah, tapi dia sebutlah orang yang tak buat lagi umrah for the first time. Umrah kali pertama wajib tuan-tuan. Kalau dia ada kemampuan, inilah masanya, pergilah. Sebab dia beranggapan, dia melihat kalau nak tunggu nama anak naik pergi haji tuan-tuan, kemungkinan besar belum tentu dalam masa 4-5 tahun ni.
Sebab orang naik nama tahun 2020 dekat 100,000. Tu hak naik tahun 2020. Belum tentu tahun 2025, 2023 boleh pergi. Saya nak ikut nama tahun ni, nama saya naik. Enggak hang ayak tu. Tak jadi. Jadi hak tak pergi lagi umrah sangat digalakkan. Dan kalau hak dah tuan-tuan hak dah pergi dah pun kalau siapa pergi celah ni pahala besar. Tahu tak apa? Pergi celah ni tuan-tuan, SOP. Ustaz Cik Noh kata telefon kena bawa dua. Satu hak nama Malaysia, satu lagi khas untuk beli kad SIM card Arab tu. Sampai Saudi beli SIM card. Lepas tu kena download dua aplikasi. Satu Tawakkalna, yang kedua I'tamarna. Ada orang mahabuk sebut kat saya dua aplikasi. Hak Tawakkalna dia sebut elok, I'tamarna dia sebut I'tamarna. Kita mengaji Arab, kita faham yang ni bukan I'tamarna. Tuan-tuan pun jangan sebut I'tamarna, I'tamarna. Ni saya dengar adalah SOP yang dah dibuka sebulan yang lalu. Umrah hanya sekali. Nak pergi umrah kali kedua, nak tawaf di Kaabah tu, kena adalah kena mohon. Macam Masjid Sejahtera kita kena mohon. Jawapan dia nak keluar bila? 2 minggu lagi. Elok balik Melaya dah. Tapi dengan kata hak terbaru ni, umrah sekali kalau di bawah. Nak kali kedua kena booking tapi naik atas tingkat 2. Faham tingkat 2. Saya pernah tuan-tuan tolak mak saya dengan kursi roda tingkat 2. Sekali pusing tingkat 2 tu macam 7 kali bawah. Jauh. Barulah saya rasa tu dia mak aku, beranak aku dulu. Saya tolak mak saya tuan-tuan. Tuhan nak bagi saya rasa juga betapa periknya. Kita pun tolak. Teruklah. Masakan badan jenis manja. Lepas tak tahan tu tolak, cari Indun tu badan halus ya. Halus berdalam ni. Tapi dia tolak mak saya kata, gila tu kau Indun. Kuat sungguh. Sampai lah dia WhatsApp saya ni 3 tahun dah saya tinggal Mekah. Depa haduk cara apa nama illegal ni. Indon belabak, dia ambil upah tolak. Kuat sungguh ya Allah. Bukan bawah tu, tingkat 1. Sebab waktu tu Telaga Zamzam duk tengah duk perbaik tu, dia tak buka lagi. Nak pergi sembahyang Masjid Haram kena booking dulu. Esok Nabi malam ni kena booking. Saya duk kata Latif, kalau orang tua tak arti nak kecil punat handphone tak kena pakai dah. Tapi siapa pergi celah ni saya rasa dengan kesukaran itu pahala. Tapi dengan kata dah buka banyak dah ni. Dia sebenarnya rapat dah. Ni emas tak pakai dah. Kita tak boleh lagi tuan-tuan. Ni saya dengar ni, saya baca pula the new variant di Austria ke mana? Austria ke Perancis saya tak ingat. Lagi dahsyat dia attack. Orang tua-tua duk muluh dah ni. Daripada dos ketiga booster. Semua bukan tak mampu. Tapi tuan-tuan di luar negara ada setengah negara mewajibkan third dose. Sebab dia kena digalakkan. Kalau Cina dengan varian baru ni, kita belum tentu gini tuan-tuan. Saya duk pakai mask, saya tak boleh. Kalau pakai saya saya tak nyaman. Kita kena pakai ni. Duk naik varian baru pula ala ni, masya-Allah. Tak habis-habis ni. Baik, tak apalah yang tu. Yang ke-6 babul haji wal umrah. Yang ke-7 tuan-tuan babul mujahidin, pintu orang-orang jihad. Siapa nak masuk pintu tu? Perang lah. Dan yang ke-8 nama dia babul muttaqin. Babul muttaqin ni orang yang pejam mata daripada melihat kepada maksiat, yang dia orang yang baik, berhati mulia dan berbakti kepada ibu bapa. Baik kepada mak bapak. Saya tahu sama sikit tuan-tuan umrah ni saya tak pi, tapi saya urus orang rumah nak pi. Rumah saya ni tuan-tuan, alhamdulillah tiba-tiba entah datang pada mana orang sponsor nak pi umrah. Tanya saya kata tunggu duduk lagi. Orang sponsor. Pasal apa? Bukan nak puji rumah sendiri dah. Bila baca tang ni tuan-tuan baru nampak. Dia bela mak mentua dia 25 tahun. Bela mak mentua dia, mak siapa? Mak saya lah bajak. Bajak dengan pedin. Dia bela mak mentua dia tuan-tuan. Payah orang perempuan ni duduk mak mentua. Pagi masak siap hidang. Saya mudah nak baca kitab, nak pergi kerja, nak ceramah tam mana pun. Allah balas lah ni baru nampak. Mudah je orang bagi. Tak sangka. Saya kata tunggu duduk lagi. On. Tu yang boleh tahu sikit tu.
SOP di Mekah, urusan dia gitu. Ni kuih angkat lah, mudah-mudahan diangkat. Tapi kalau tuan-tuan nak selesa, nak kurang sikit pahala, ni kata mutawih-mutawih lah, pergilah bulan 2 ke atas tu depan. Kuih ringan lah waktu tu. Tak. Itu 8 pintu. Tuan-tuan nak masuk syurga yang mana, pintu yang mana terpulang. Baik. Adapun hadis yang saya baca tadi ni, tuan-tuan, yang Nabi sebutlah khutbah Nabi tu, saya baru sebut satu. Kalau ada kuasa, orang yang ada kuasa, dia muqsitun, dia adil, dia tidak menzalimi orang. Maknanya dia tidak menyalahgunakan kuasa dia untuk kaut keuntungan, kaut duit, kaut harta, tekan orang dan sebagainya, tidak. Yang kedua, tuan-tuan siapa dia? Alladzina hum fikum wa rajulun rahimun raqiqul qalbi. Seorang lelaki ataupun perempuan hatinya lemah lembut, raqiqul qalbi, pengasih sayang, sama ada dengan adik-beradik dia ataupun saudara se-Islam. Sebab itu tuan-tuan, pintu hak ketiga tadi, babuz zakah, dia tak sebut orang yang hanya sekadar mengeluarkan zakat. Orang yang mengeluarkan zakat mesti baik hatinya. Allah Ta'ala Maha mengetahui, Nabi pun tahu dah. Sebab ada orang main tang zakat nak wajib, dia boleh buat keluar, tapi mulut Masya Allah. Sebab tu saya pernah tengok orang yang infaknya dahsyat sungguh. Kalau bubuh minyak mutu, infak ni, bubuh minyak mutu pergi penuh, beratak penuh. Semua orang tahu lah masuk tu abang. Sekali dia bayar berapa? RM9,000 sepagi. Infak kan? Infak itu, jariah ini. Tapi tuan-tuan, mulut ni orang kata mulut longkang, hati buruk. Pernah dia maki tu imam dalam masjid. Tu imam tu, saya tengok ni, tu imam tu kalau mendatang, tu imam tu babi. Tu nak kata ke mana? Sebab tu jenis mulut capai, mulut buruk, minta maaf, tak ada dalam syurga. Hak jenis baik je dalam syurga ni. Sebab tu sifat ahli syurga yang ketiga, tuan-tuan, ialah afifun, da'ifun, muta'affifun. Seorang lelaki ataupun perempuan yang afif. Afif ni artinya manusia yang elok perangai, tingkah laku, perbuatan dan juga apa dia? Al-af'al wal aqwal. Perbuatan dia elok, kata-kata dia pun elok. Jadi itulah dia ciri ahli syurga. Nak abang, kalau tuan-tuan nak kerja maki orang, minta maaf, persen nak masuk syurga tu jadi berat. Jadi kita nak masuk syurga, kita kena jaga perkara-perkara ini. Jadi pakat-pakat banyaklah lepas ni kita berdoa, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Minta redha Allah dan syurga. Minta syurga ni, tuan-tuan, daripada budak tadika tu. Apa dia? Confirm mesti ajak. Doa pertama yang dia ajak, doa makan. Budak paling muda, paling umur 3 tahun dah reti Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Cuma dalam doa itu disebut wa qina adzabannar, minta lindung ya Allah daripada azab neraka. Apa maknanya kalau minta lindung daripada azab neraka? Artinya minta masuk syurga lah. Jadi digalakkan untuk kita berdoa supaya kita mohon syurga, supaya itu menjadi motivasi kepada kita semua. Baiklah. Jadi patah baliklah cerita hak asal yang kita baca dalam kitab ni, syurga hadiratul kursi. Jadi kesimpulan akhir sebentar sebelum kita tamat, saya nak habaq kata apa? Betapa rahmat, untung tuan-tuan kita ni jadi umat Muhammad. Sampai masuk syurga Allah Ta'ala bagi. Sebab itu Allah sebut dalam Quran yang katakan Rasulullah Muhammad ni, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utuskan kamu Muhammad kecuali rahmat sekalian alam. Mana rahmatnya? Orang Islam dapat, orang kafir pun dapat. Cuba tuan-tuan baca dalam sejarah, pernah pada zaman Rasulullah Abu Jahal pijak kepala Nabi. Abu Jahal kena panah lintah? Tak ada. Orang Arab hadap punggai Nabi sebab darah, adakah dia ditelan bumi? Tak ada, tuan-tuan. Cuba baca sejarah umat-umat zaman Nabi terdahulu. Silap buat dia, Allah Ta'ala bayar cash. Tapi zaman Rasulullah dah. Rahmat sampai kepada orang-orang kafir. Orang kafir pun dapat rahmat. Betullah hak kaya-kaya, tuan-tuan, dalam dunia semua orang kafir. Manusia terkaya di dunia siapa dia? Bill Gates. Dia lagi orang-orang Yahudi yang pegang ni sumber ekonomi.
Semua orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Sebab apa? Rahmat. Hang usaha, hang dapat. Hang malas tak kira hang Islam ke apa, hang tak nak. Hang tetap miskin. Rahmatnya Allah SWT. Sebab itu tuan-tuan, di kalangan sahabat, kalaulah kita nak, orang kata nak recall balik tingginya martabah Rasulullah ni, Nabi Muhammad ni tuan-tuan. Lah ni masih lagi bulan apa ni? Bulan Rabi'ah. Cuma Rabi'ul Akhir. Nabi beranak Rabi'ul Awal. Bulan yang kedua Rabi'ul Akhir. Ada setengah ulama kata Rabi'ul Thani. Masih lagi tetap bulan Rabi'. Apa makna Rabi'? Rabi' tu musim bunga. Adakah kebetulan Nabi Muhammad ni dilahirkan Allah dalam musim bunga? Kebetulan tak. Maknanya Rasulullah ni muncul seperti mana munculnya bunga-bunga yang mekar, diiringi kelahiran Rasulullah itu dengan bunga-bunga yang mekar, menunjukkan membawa ketenangan, keceriaan Nabi Muhammad. Sebab itu kalau nak ukur kasih sayang sahabat dengan kita, memang confirm mustahil. Mana boleh ukur? Sebab mereka hidup dengan Rasulullah, kitanya tidak. Tapi bila kerana kita tidak, khazanah yang Rasulullah tinggalkan, yang Allah arahkan kita, ialah salawat. Itulah dia khazanah dia. Kalau baca cerita para sahabat dengan Rasulullah ni, ajaib dan luar biasa. Tuan-tuan bayangkan, Rasulullah itu nurani, Nabi itu nur. Dalam surah Al-Ma'idah penghujung ayat ke-15, qad ja'akum minallahi nurun. Nabi Muhammad itu nur. Nur dalam arti kata Nabi bawa hidayah dari gelap kepada cerah hidayah, termasuk diri Nabi itu cerah. Kalau masuk rumah gelap, rumah itu terang. Sehingga kan tuan-tuan, seorang sahabat ni kan cahaya, khususnya Nabi tak ada bayang lah. Kalau Nabi duduk tengah terik tu, jangan cari bayang, Rasulullah tidak ada. Mana mungkin, mustahil cahaya bertemu dengan cahaya akan ada bayang. Tak ada lah bayang. Dalam tak ada bayang tu pun tuan-tuan, seorang sahabat ni, kalau dia berjalan dah, tiba-tiba ada Rasulullah berhampiran, dia akan tunduk. Tunduk buat apa? Tunduk subuh. Sehingga kan sahabat lain bertanya, kamu ni dah kenapa? Kami pun hormat kepada Rasulullah. Taklah seterukmu tunduk sampai belaga orang, belaga dinding. Tuan-tuan tahu apa jawapannya? Aku kalau Rasulullah berjalan berhampiranku, aku akan tunduk kerana aku bimbang. Aku takut terpijak bekas bayang Rasulullah. Bekas bayang Nabi. Nabi mana ada bayang, tapi andai diandaikan Nabi ada bayang. Pokok tengoklah dekat mana. Hak tu pun dia tak mau pijak. Allahu Akbar tuan-tuan. Tu kalau tuan-tuan nak kenal, saya cerita dah saya rasa bulan yang lepas, tapi kita ulang-ulang supaya tuan-tuan kita ingat. Pelik cerita para sahabat ni, ada yang malas mandi walaupun Rasulullah dah puluh tahun meninggal dunia. Dia kerja mandi wajib, dia tak mandi. Tapi tak mandi dia kalah orang mandi, bersih dia, wangi dia. Mau tak wangi. Tahu dah sejarah dia kata apa? Sahabat lain bertanya, ni kamu ni dah kenapa ni malas nak mandi? Dia kata, aku dulu penyakit kulit, gatal-gatal seluruh badan. Waktu aku kanak-kanak dulu ni, ayahku bawa pergi kepada Rasulullah. Rasulullah usap seluruh badan aku menggunakan air liur baginda yang mulia. Tuan-tuan, wangi berpuluh tahun. Maka tak pelik tuan-tuan sahabat, dalam hadis sahih Al-Bukhari, hadis sahih, hadis Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ni saudara susuan Nabi, macam dua beradik lah walaupun perempuan. Ummu Sulaim kata, rumah aku ni Rasulullah andai berpergian, pergi ataupun pulang, ada kalian pergi ada pulang, dia akan singgah di rumahku, rehat, tidur. Waktu tidur itulah Ummu Sulaim menyediakan satu bekas. Bekas tu tahan peluh Nabi Muhammad. Sebab itu di kalangan sahabat tak ada setitik peluh Nabi dibazirkan, tahan. Sampai satu ketika Rasulullah terjaga. Rasulullah tanya, ya Ummu Sulaim, alladhi tasna'ina bi'arqi, mu buat apa ni Ummu Sulaim, ni peluh aku. Wa qalat Ummu Sulaim, jawab Ummu Sulaim, inna arqaka ya Rasulullah min atyibit tib, peluh kamu ya Rasulullah minyak wangi terbaik dalam dunia. Kami menggunakan peluhmu mewangikan minyak wangi kami. Itu dia. Kita guna minyak wangi lah, wangikan peluh kita yang busuk. Ni tak, peluh Rasulullah tu wangikan minyak wangi para sahabat. Bayangkan tengok tuan-tuan. Tu kalau nak cerita bab Rasulullah. Sehinggalah kita baca malam ni, inilah maklumat kita yang terkini. Diberikan, dikhususkan hadirah Al-Qudsi. Bukan sekadar nak sambut Nabi Muhammad tu je, sekali kita umat dia.
Maka tak layak ke selawat? Gitulah maksud dia puan nak sampaikan. Jadi tuan-tuan dan sekalian, alhamdulillah kita sampai ada penghujung hari ni. Jadi cerita ni sebenarnya bersambung lagi. Jadi apa hal nak cerita pula depan ni? Itu kena tunggu bulan akan datang lah. Kata apa nama musannif rahimahullah, fayaqulul malakuni, malaikat Jibril dengan malaikat yang jaga hadirah al-kursi itu duk apa nama dialog tak habis lagi. Ya Jibril, hal khalaqallah jannatun ghairu hadha. Malaikat jaga hadirah kursi ni tanya Jibril, Jibril, ada lagi ke syurga selain syurga ni? Dia tak tahu ada syurga lain. Yang aku letak syurga ni yang aku nak jaga ni. Jibril kata ada, semuanya ada 7. Itu riwayat kata Imam Suyuti kata 7. Hak saya sebut tadi syurga ada 8. Jadi khilaf baina ulama lah. Itu khilaf. Lepas tu dia tanya pula siapa dia duk jaga syurga ni. Jibril faham ada di syurga ni nama dia malaikat Ridwan. Dia habaq dialog. Jadi hak tu tuan-tuan, kita akan baca bulan akan datang lah. Jadi kita rasanya kita berhenti di sini dulu. Mudah-mudahan apa yang kita baca malam ini insya-Allah bermanfaat dan menambahkan motivasi kita untuk kita lebihkan akhirat berbanding dunia. Dunia ni tak ada apa tuan-tuan. Sebab apa? Kata ulama, andai 100% rahmat Allah yang kita duk rasa gah dah ni, rumah besar, masjid besar, kereta besar, bini besar semua ni, dengan ada meh penuh lengan semua, 1% ni rahmat tu. Hak 1% tu kita kongsi dengan semua orang. Allah simpan tentang rahmat Allah 99 di akhirat. Tu di sebuah dia. Jadi sangat-sangat hebat. Jadi berbaluilah orang yang beribadah dengan bersungguh-sungguh, kerana kehidupan di sana khuludun bila khuruj. Maknanya kekal, tidak akan keluar. Alalang pulun bagi sungguh. Jadi cukup sekadar itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.